Selamat pagi, hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 8 lokus dalam 2 dimensi. Sebelum kita masuk dalam lokus dalam 2 dimensi, hari ini kita sekadar pengenalan apa itu lokus. Okay, lokus ialah satu surehan atau lintasan oleh satu titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Contoh di bawah, bumi sebagai satu titik. Apakah pergerakan dia? Apakah lintasan dia? Apa yang kita nampak? Lintasan dia adalah bulatan. Dan apakah syarat dia? Dia mengelilingi matahari. Jadi itulah lokus untuk bumi. Okey, kita tengok buku kerja 2 muka surat 59. Kita tengok lagi banyak lokus-lokus dalam kehidupan kita. Dia minta kita lakar, kemudian kita nyatakan lokus itu ialah apa. Yang A, nyatakan, seorang kanak-kanak sedang menggelongsor turun dari papan gelongsor. Jadi, cuba tengok gambar di sebelah. Dia bergerak. Kesian dia jatuh. Jangan tengok yang rata, bahagian yang condong dari atas. Bentuk dia adalah garis lurus yang condong sikit. Tetapi dia mempunyai isyarat yang tertentu, iaitu dia adalah selari dengan papan gelongsor. Jadi itulah jawapan kita, garis lurus yang selari dengan papan gelongsor. Yang kedua, sebiji bola keluar dari jaring bola. Jadi dia akan bergerak dari atas ke bawah. Jadi lokus dia adalah satu garis lurus yang macam mana? Garis lurus kita ada mencancang, mengufuk, menegak. Ini adalah menegak. Jangan lupa, lokus ini diwakili oleh satu titik A. Jadi semasa kita lakarkan, kita kena label. Ini ialah lokus A. C pula, shilling yang diwakili oleh titik A. Kepingan shilling ini, apakah pergerakan dia? Lokus dia, adalah bulatan. Jadi lukis bulat and then label lokus A. Lokus ialah suatu bulatan. Kita tengok D pula, seorang budak sedang bermain buaian. Jadi, buaian, apakah lokus dia? Adalah satu lengkung. Jadi lokus ialah suatu lengkungan. Kita tengok nombor 2 pula, soalan dia lebih kurang sama dengan 1 sahaja, cuma dia terbalik. Tapi dari segi perbincangan, saya akan ikut step atas. Kita lukis dulu and then kita explain. Senang kita nak faham. Pergerakan hujung jarum minit pada muka jam. Apa yang you nampak? Pergerakan jarum minit. Dia adalah bulat. Untuk soalan ini kita tak payah label sebab tak ada titik dengan huruf. So, kita lukis sahaja. Kemudian kita explain. Ia adalah suatu bulatan. Yang kedua, lift yang bergerak dari tingkat 1 ke 3 akan naik dengan syarat satu garis. Jadi ini adalah garis lurus yang menegak ataupun mencancang. Yang C, Saiful berdiri di atas eskalator yang sedang bergerak ke arah atas. Ini macam contoh 1 tadi. Yang tadi seorang kanak-kanak dia mengelongsor papan gelongsor atas ke bawah kan. Ini naik ke atas. Jadi dia adalah satu garis lurus dengan syarat selari dengan eskalator. Kemudian kita nak masuk ke muka surat 60. Ini teknik yang seterusnya. Kita akan pada lukisan 2D ini, kita akan lakar lokus 3D dengan putaran 360 darjah pada AB. AB ini dia akan bergerak. Jadi apa yang berlaku pada garisan ini akan bergerak mengikut pergerakan AB. So, apa yang kita akan lukis ini, bila AB berpusing 360 darjah, ini akan bergerak daripada kanan ke kiri. First kita lukis ini. Kemudian pergerakan ini akan diwakili oleh satu bulatan. Kemudian, untuk menunjukkan pergerakan dia, kita akan guna anak panah. Tapi sebelum itu, kita sudah belajar sebelum ini
Garisan yang terlindung kita akan guna garis terputus-putus. Jadi last kita akan guna anak panah menunjukkan putaran. Pastikan arah anak panah itu adalah terbalik. Dari belakang ke depan atau depan ke belakang. Okey, tak kira. Tapi mesti terbalik. Satu ke kiri, satu ke kanan. Okey, kita tengok B pula sama juga. Bila pusing pada AB, okey, segi empat ini akan dari kiri bergerak ke kanan. So, pergerakan itu diwakili oleh bulat atas dan bawah. Okay, apa yang kita nampak sebenarnya, kita tak nampak bahagian ini. Tutup. Bawah pun sama. Tetapi bawah ada bahagian yang terlindung, jadi kita akan padamkan dan jadikan dia garis terputus-putus. Ya, macam tadi, anak panah kiri ke kanan, kiri ke kanan. Okay, menunjukkan dia adalah diputar 360 darjah. Sama juga dengan C. Okay, cuma di sini contoh jawapan dia kecil sikit. Kita kena lukis sama besar. Okay, kemudian bulatkan anak panah. Ini pun sama. Okay, kita tengok muka surat 61 pula. Rajah 1 menunjukkan titisan air yang dipancut keluar dari sebuah pipe. Jadi, apakah bentuk? Okay, jadi dipancut daripada pipe, titik A itu akan pancut naik ke atas. Tetapi dia akan turun semula kerana kita ada daya graviti. Jadi dia akan turun semula dan lokus itu akan menjadi satu lengkung. Jadi jawapan kita D. Okay, nombor 2. Okay, jika titik K diputar 360 darjah mengelilingi tiang, apakah bentuk dia? Macam soalan tadi. Jadi apakah bentuk ini? Apakah bentuk ini? Ini adalah cone. Jadi jawapan kita adalah B, cone. Okey, kita tengok nombor 3, nyatakan bentuk lokus 2D. Jadi kasut seorang budak yang sedang mengayuh basikal. Cuba tengok kasut dia. Okey, dia adalah berputar dalam bentuk bulatan. Okey, mengelilingi bulatan yang kecil. Okey, di dalam itu jadi lokus dia adalah satu bulatan. Okey, nombor 2 pula pengelap cermin depan kereta, wiper. Okey, dia akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan dia akan membentuk satu lengkuk. Apa maksud lengkuk? Dia adalah sebahagian daripada bulatan. Kalau penuh semua kita panggil lilitan. Okey, sebahagian daripada dia kita panggil lengkuk. Dia lain dengan lengkung. Ini ialah lengkuk. Okey, B pula. Okey. Ini apakah bentuk? Tadi kita tahu kalau tiang and then ada segitiga, dia akan membentuk kon kan? Okay, tapi kalau segi empat, dia akan membentuk silinder. Bulat, kalau dia berputar, dia akan bentuk sfera. Jadi, itu sahaja ringkas sangat. Okay? Jadi, hari ini kita lengkapkan latihan buku kerja muka surat 59 hingga 61 dan snap gambar muka surat 60 sahaja untuk disemak. Jadi, itu sahaja. Sekian, terima kasih.